Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan kelas kita ini dengan penuh keberkatan insya-Allah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa khabar semua pada pagi ini tuan-tuan? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Mudah-mudahan kesihatan itu kekal sampailah bila-bila tuan-tuan ya. Dan mudah-mudahan dengan kesihatan yang Allah berikan itu, kita gunakan dengan sebaik mungkin tuan-tuan, insya-Allah, untuk kita cari bekalan kita bertemu dengan Allah nanti tuan-tuan ya. Sebab waktu kita dah semakin hampir. Bila-bila masa saja Allah akan tarik kita tuan-tuan ya, akan tarik nafas kita. Jadi pastikan tuan-tuan semua sudah bersiap sedia sentiasa insya-Allah ya. Pesanan sahabat kita, sahabat Nabi, pastikan apa saja amalan yang kita buat seolah-olah besok dah nak mati ya. Itu sebagai peringatan awal untuk permulaan kelas kita pada pagi ini. Baik, sekarang tuan-tuan, sebelum saya mulakan kelas kita, ada beberapa perkara yang perlu saya maklumkan lebih awal. Yang pertama, minggu depan adalah kelas yang terakhir. Saya ulang sekali lagi, minggu depan adalah kelas yang terakhir tuan-tuan ya. Jadi minggu depan tuan-tuan akan bersama dengan saya buat kali yang terakhir pada hari Selasa, waktu yang sama, jam 9.30 pagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua ya, bermula daripada hari ini. Bermula daripada hari ini tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan semua tolong isi satu borang nanti. Ustaz Amir akan letak dalam grup ya. Saya nak minta tuan-tuan letak dekat situ nama penuh, nombor IC dan juga alamat rumah. Saya ulang sekali lagi ya. Nanti ada satu web yang kita akan letak dalam grup kita, tolong isi ya. Yang pertama, nama penuh ya, nombor IC dan juga alamat rumah tuan-tuan ya. Alamat rumah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak bagi CJ dekat tuan-tuan ni. Ni CJ tuan-tuan ya. Bermakna tuan-tuan sudah bersama dengan saya selama 8 bulan tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dah nak tamat kelas kita. Jadi kita akan postkan ya CJ tersebut ke rumah masing-masing insya-Allah ya. Baik. Yang ketiga, banyak pengumuman sikitlah hari ni tuan-tuan ya. Yang ketiga, saya nak maklum awal-awal, CJ ini hanya akan dikeluarkan, hanya akan dipostkan, dihantar kepada yang buat bayaran penuh kelas sahaja. Bermakna tuan-tuan kena semak lah ya, bayaran kelas masing-masing. Mungkin ada yang tertunggak dan sebagainya. Jadi kalau yang dah buat bayaran penuh, maka kita akan postkan ke rumah dengan secepat mungkin insya-Allah ya. Baik, jadi itu adalah 3 pesanan saya. Yang pertama, minggu depan kelas kita adalah kelas yang terakhir. Yang kedua, pastikan tuan-tuan isi maklumat dalam web kita nanti. Kita akan bagi dekat grup nanti, saya akan maklumkan dalam grup. Dan yang ketiga ialah, yang ketiga apa tadi? Pastikan yuran tuan-tuan semua dibayar dengan penuh ya, supaya kita berlaku adil kepada semua sahabat-sahabat kita yang buat bayaran penuh lah. Jadi kita buat macam tu ya, supaya tidak timbul isu selepas ini ya. Sebab semua rekod ada pada kami, cuma nak buat pengesahan daripada tuan-tuan sahaja ya. Baik, kemudian kita mulakan kelas kita ya.
Tak ada kenduri ke Ustaz? Buat masa ni tak ada kenduri lah. Sekarang pun dah ada balik COVID ni kan. Saya pun takut semacam tu. Tiba-tiba ya, bermuncul daripada Sabah ni kan. Banyak yang kata kes-kes daripada Sabah ni, buat sementara ni kita tak ada majlis graduation lah. Ya, tapi nanti kalau dah dapat CJ, kalau boleh ambil gambar ya. Ambil gambar hantar dekat saya. Boleh tuan-tuan? Ya, ambil gambar, hantar dekat saya, pakai cantik-cantik ya, pakai handsome-handsome, hantar dekat saya, nanti saya akan letak dalam Facebook tuan-tuan sebagai peringatan dan juga kenangan untuk kita bersama ya. Okey, sekarang masuk kepada perbahasan bahasa Arab ya. Jadi malam ini pula tuan, pagi ini tuan, kita akan fokus pada satu ayat yang baru, sebab ada perkara yang baru yang saya nak sentuh pada hari ini ya. Ada ayat yang baru yang kita nak sentuh pada hari ini. Hari ini insya-Allah kita bahaskan ayat yang ke-27 tuan. Cuba tengok tuan. Hari ini kita akan baca ayat yang ke-27 daripada surah Al-Ankabut, penutup kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini adalah ayat penutup. Sebab selepas ini kita akan masuk cerita Nabi Lut. Nabi Lut tu kita tak masuk dah. Tajuk yang terakhir pada hari ini ialah ayat yang ke-27, penutup kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Okey, kita baca sama-sama tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan baca dekat rumah masing-masing. Baca dengan bacaan yang paling sedap ya. Okey. Bulan depan tak payah jurang ke Ustaz. Tak payah. Last bulan ni sahaja. Sebab bulan depan tu, minggu depan tu adalah kelas ganti ya. Okey, sekarang sambung tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan baca dekat rumah masing-masing insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Qalqalah kubra ya. Ya'qub. Baik, sambung lagi. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi. Saya ulang sekali lagi. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Baik. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, itu ayat yang kita akan bahaskan sama-sama pada pagi ini ya. Jadi ayat kita nampak macam panjang sedikit, tapi insya-Allah kita akan fokuskan pada perbahasan hari ini tuan-tuan. Kita akan fokus pada masalah maf'ul hari ini ya. Hari ini kita nak bincang banyak berkait dengan maf'ul saja. Ini adalah tajuk yang terakhir untuk kali ini ya. Okey, sekarang perkara yang pertama, jangan lupa. Perkara yang pertama yang tuan-tuan mesti kuasai ialah pecah-pecahkan kalimah yang berada dalam ayat yang kita nak bahaskan ya. Jadi cuba tengok ayat kita. Saya baca, saya sebut, tuan-tuan sebut di rumah masing-masing supaya biasakan ya. Jadi kalimah yang pertama pada pagi ini kalimah apa tuan-tuan? Kalimah wa lah. Sebab wa wahabna itu ada dua patah perkataan. Yang pertama wa, terjemahannya ialah dan ya. Wa dan. Tuan-tuan selalu dengar wa yang berada di permulaan ini di antara dua sahaja. Sama ada tuan-tuan nak panggil dia waw ataf ataupun kita panggil dia waw istinaf. Tuan-tuan dah dapat jawapan sebenarnya ya. Okey, seterusnya. Kalimah selepas wa ialah kalimah wahabna. Wahabna ya. Wahabna terjemahannya kami telah anugerahkan. Kami telah anugerahkan ya. Kalimah selepas wahabna ialah kalimah la sahaja.
Sebab lahu itu dua patah perkataan. Selalu tuan-tuan jumpa sebenarnya la sahaja terjemahannya kepada, kalimah yang seterusnya ialah hu sahaja terjemahannya nya. Jadi lahu kepadanya, ya. Okey, seterusnya kalimah selepas hu ialah kalimah Ishaq. Ishaq dekat sini ialah Nabi Ishaq alaihi salam. Kemudian kalimah wa terjemahannya yang popular ialah dan. Kalimah selepas wa ialah kalimah Yaqub. Dekat sini ialah Nabi Yaqub alaihi salam, ya. Kalimah selepas Yaqubah, kalimah wa lagi, kalimah yang sama terjemahannya ialah dan. Kalimah selepas wa ialah kalimah ja'alna. Ja'alna terjemahannya kami telah jadikan, ya. Kalimah selepas ja'alna ialah kalimah fi. Terjemahannya ialah pada, ya. Kalimah selepas fi ialah kalimah zurriyati sahaja. Zurriyati. Sebab zurriyati hi tu, yang tu dua patah perkataan. Yang pertama zurriyati. Apa maksud zurriyati? Zuriat lah, tuan-tuan. Bahasa Melayu pun kita pakai zuriat, ya. Zurriyati, zuriat. Kalimah yang seterusnya ialah hi-nya, ya. Kalimah selepas hi ialah kalimah an-nubuwata. Nubuwata ialah kenabian. Kalimah selepas an-nubuwata ialah kalimah wa lagi dan. Kalimah selepas wa ialah kalimah al-kitaba, kitab. Kalimah selepasnya kalimah wa lagi dan. Kalimah selepas wa ialah ataina. Ataina. Sebab ataina hu tu pun dua patah perkataan, ya. Ataina sahaja terjemahannya kami telah berikan. Kami telah berikan. Yang seterusnya ialah hu nya. Kalimah yang seterusnya ialah ajra. Ajrahu tu dua patah perkataan juga. Ajra upah, ya, ataupun ganjaran. Yang kedua ialah hu nya. Seterusnya ialah fi di. Seterusnya ialah ad-dunya, dunya. Seterusnya kalimah wa dan. Seterusnya ialah inna, sesungguhnya. Seterusnya ialah hu-nya. Seterusnya ialah fi di. Seterusnya kalimah al-akhirati, akhirat. Kalimah yang seterusnya ialah kalimah la sahaja. Sebab lamina dua patah perkataan, tuan-tuan. La sahaja. La sahaja terjemahannya ialah sesungguhnya ataupun benar-benar dalam terjemahan kita. Yang seterusnya ialah mina, dari. Dan kalimah yang terakhir ialah as-salihina, orang-orang yang soleh. Ini kalimah jamak, tuan-tuan. Dia adalah jamak salim sebab hujungnya ada ina. Tuan-tuan dah belajar dengan saya, ya. Okey, sekarang tengok saya, tuan-tuan. Jadi ayat kita pada hari ini dari segi pecahan saya rasa tuan-tuan boleh buat. Mudah saja, tuan-tuan. Ayat kita tak payah sangat, ya. Jadi kita terus pada terjemahan mafhum. Dengar betul-betul terjemahan mafhum saya seperti biasa, ya. Wa wahabna lahu ishaq. Saya ulang sekali lagi. Wa wahabna lahu, dan kami telah kurniakan, kami telah anugerahkan lahu kepadanya Ishaq wa Yaqub, Nabi Ishaq dan juga Yaqub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi, dan kami jadikan dalam zuriatnya itu an-nubuwata, orang yang menjadi nabi, wal kitaba, dan orang yang menerima kitab daripada Allah Ta'ala. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan kepadanya upahnya ketika mana berada di dunia. Wa innahu fil akhirah, dan sesungguhnya dia itu fil akhirah, di hari akhirat nanti, laminas salihin, di kalangan orang-orang yang soleh. Saya ulang sekali lagi, dengar betul-betul, tuan-tuan. Wa wahabna lahu, dan kami telah kurniakan, kami telah anugerahkan lahu kepadanya. Nya ini siapa, tuan-tuan? Nabi Ibrahim. Saya dah bagi tahu tadi, cerita kita hari ini adalah penutup kepada cerita Nabi Ibrahim. Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim Ishaq wa Yaqub, Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub, ya. Jadi Nabi Ibrahim ni ada 3 anak. Nanti saya cerita, ya. Wa apa lagi, tuan-tuan? Wa ja'alna fi zurriyatihi, dan kami telah jadikan di kalangan zuriatnya ini an-nubuwah, orang yang menjadi nabi, ya.
wal kitab, dan yang menerima kitab daripada Allah Ta'ala. Wa atainahu ajrahu, dan kami berikan kepadanya upahnya fid dunya, ketika mana berada di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di hari akhirat nanti di kalangan orang-orang yang soleh. Ayat kita mudah sahaja sebenarnya tuan-tuan. Jadi cerita kita, kesimpulan kita tuan-tuan, sebab 9.50 dah tuan-tuan ya, bermakna ada 10 minit lebih-lebih kurang untuk saya syarahkan ayat ini lebih-lebih kurang. Ayat kita adalah penutup kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh? Jadi selepas mana tuan-tuan, selesai dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sebelum tu Nabi Ibrahim dah ada seorang anak ya, namanya Ismail lah kan. Jadi Ismail tu anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul tuan? Baik. Kemudian tuan, selepas mana dah selesai tuan ya, Nabi Ibrahim ni dah kira tua dah tuan ya, dah selesai, Allah bagi hadiah tuan. Allah bagi ganjaran, dia terima 2 orang anak lagi tuan-tuan, iaitu Nabi Yaqub dan juga Nabi Ishaq tuan-tuan ya. Jadi daripada Yaqub Ishaq inilah tuan-tuan, maka terbentuklah Bani Israel. Tuan-tuan boleh kaji ya. Jadi Bani Israel ni ramailah tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh tengok ya, hampir lebih kurang 9 orang selepas daripada tu adanya nabi-nabi tuan-tuan, di kalangan zuriat Nabi Ibrahim. Sebab itulah Allah kata pada yang seterusnya, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah, maka ada di kalangan zuriat Nabi Ibrahim ni jadi nabi tuan-tuan ya. Jadi ada Nabi Ishaq, ada Nabi Yaqub, ada Nabi Yusha' bin Nun dan sebagainya. Banyak cerita tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh tengok cerita kisah Nabi Bani Israel, iaitu bangsa ataupun kaum yang paling ramai Allah utuskan, yang Allah utuskan para nabi ya. Kemudian daripada Ismail pula ni tuan-tuan, cabang daripada Ismail pula ni, maka dekat situlah adanya bangsa Arab tuan-tuan. Akhirnya diutuskan pada bangsa tersebut satu nabi tuan-tuan, iaitu penutup kepada nabi-nabi, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni tuan-tuan, daripada pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni daripada mana? Daripada keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ni daripada mana? Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah kita kata tuan-tuan, Ibrahim ini ayah atau bapa kepada para nabi. Sebab apa? Sebab bawah keturunan Nabi Ibrahim tu ramai sangat nabi tuan-tuan. Termasuklah nabi kita yang paling kita sayang tuan-tuan, iaitulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, Yaqub anak Ishaq bukan? Yaqub dengan Ishaq ni anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi Ishaq bin Ibrahim, Yaqub bin Ibrahim. Dia anak yang pertama Nabi Ismail. Kemudian yang kedua Allah bagi Nabi Ishaq. Selepas Nabi Ishaq, Allah bagi satu lagi ketika mana Nabi Ishaq ada tuan-tuan, Allah bagi pula Nabi Yaqub. Maka keturunan Nabi Ishaq dan juga Yaqub ini, maka keluarlah tuan-tuan Bani Israel alaihissalam ya. Bani Israel ya. Bani Israel ni nisbah kepada nama kepada Nabi Yaqub sebenarnya ya. Israel itu ialah nama kecil untuk Nabi Yaqub alaihissalam ya. Okey. Kemudian yang paling penting secara ringkasnya, Allah nak bagi tahu tuan-tuan ya, Allah bagi ganjaran kepada Nabi Ibrahim ketika mana di dunia, dengan Allah kurniakan bermacam-macam zuriat. Dan tuan boleh tengok pada penghujungnya Allah jamin apa pada Nabi Ibrahim, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini jaminan Allah tuan ya. Allah jamin bahawa Nabi Ibrahim akan ada dekat mana tuan? Akan ada berada di syurga ya, akan berada di syurga ya. Sebab Nabi Allah kata wa innahu fil akhirati laminas salihin, maka dia di akhirat nanti tuan di kalangan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh tempatnya dekat mana? Tempatnya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Mak dia Sarah, betul. Mak dia Sarah ya. Ini adalah isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Siti Sarah ya. Sebab Siti Sarah ni asalnya mandul ya, asalnya mandul, tapi Allah bagi hadiah kepada Nabi Ibrahim setelah mana sudah kata melalui satu tempoh dakwah yang panjang ya,
maka Allah kurniakan kepada Siti Sarah, tak silap saya ya. Siti Sarah ni kemudian dia lahirkan dua orang anak selepas itu, iaitu Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub alaihi salam ya. Sebab Siti Sarah ni dah tua sebenarnya ya. Dan dikatakan digelarkan sebagai seorang yang mandul, tapi dengan izin Allah ya, dengan izin Allah maka Siti Sarah dapat melahirkan dua orang anak selepas daripada itu ya. Jadi itu sedikit sebanyak kisah berkenaan dengan Nabi kita tuan-tuan, bapa kepada segala Nabi tuan-tuan, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Jadi harap-harap tuan-tuan boleh nampak cerita kita hari ini kesudahan kepada cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, selesai. Sekarang masuk kepada perbahasan kita tuan-tuan. Ya, ibu Nabi Yaqub tu Sarah juga ke? Ya, semuanya daripada Sarah, sebab ini adalah dua hadiah yang Allah beri ya. Ya. Saya tak silap Hajar ke Sarah? Saya pun dah pening ni ya. Tak penting. Yang penting nanti saya akan buat kesimpulan dalam grup nanti ya. Okey. Sebab tadi saya pun macam keliru sikit. Nama Hajar ke Sarah? Hajar ke Sarah kan? Ya. Jadi ada yang dah tahu cerita ni, mungkin boleh kongsi dengan saya ya. Yang saya belajar Hajar isteri yang kedua. Baik, tak apa. Nanti saya akan confirmkan insya-Allah ya. Saya akan pastikan Nabi Ishaq dengan Nabi Yaqub ni anak kepada siapa. Nanti saya akan tunjuk. Yang penting Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, tiga orang Nabi ini adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu adalah yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Sebab kebanyakan kita faham sebelum ni Nabi Ismail je. Nabi Ismail sahaja adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Okey, jadi tuan-tuan boleh nampak macam sebab dia nak suruh nampak macam mana Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail keluarnya bangsa Arab ya. Nabi Ishaq dan juga Yaqub keluarnya Bani Israel ya. Jadi bangsa Arab dengan Bani Israel ni dia ada masalah tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah timbul bermacam-macam konflik sebenarnya, termasuk dalam masalah kitab-kitab tuan-tuan ya, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya ya. Okey, sekarang fokus dekat depan. Dah. Jadi yang tu sejarah je tuan-tuan. Nanti saya confirmkan, jangan bimbang ya. Fokus utama kita ialah bahasa Arab. Okey, sekarang